satu. Cubaan satu dua. Mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih kasihnya kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Berarti silakan Tuan Imam, seluruhnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid atau kawasan masjid, Tuan Haji, Tuan Haja, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan Allah sekali lagi kita dapat bersama pada kali ini, tahun baru. Kita dah masuk pada tahun 2024. InsyaAllah masa berlalu begitu cepat dan pantas. Baik. Jadi pengajian malam ni kita bacalah kitab akidah, asal akidahnya. Dia orang minta suruh baca. Tak baca kan bongi dia. Tak baca bongi dia kan. Tak baca ni connect kot, tapi tak baca, ustaz tak nak baca dia. Kita baca sikit, nanti kita sambunglah kitab fiqh Qudatul Musalli tu. Kalau tak baca kitab fiqh kita kan tak beranjak pula, tak bergerak pula kita itu. Boleh tu InsyaAllah. Jadi malam ini kita lihat dulu berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam. Iman dan rukun Islam, di mana rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara. 5 perkara, tuan-tuan. Itulah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjal bait wa itata'ana sabila. Jadi rukun Islam tu ada 5 perkara. Pertama syahadah lah, penyaksian Tuhan yang sembah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan solat sehari semalam selama 5 kali lah 2 waktu. Kemudian yang ketiga, mulakan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji kepada Allah bagi orang yang mampu untuk pergi menunaikan haji ke sana. Baik. Kemudian rukun iman ada 6 perkara. Iman ada 6 perkara, iaitulah penyaksian bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, antumina billah, kemudian beriman dengan para malaikat, kitab, kutubihi, wa rusuli, dan rasul-rasul, wa yaumil akhir, dan hari akhirat, wa qadar wa khairi wa syari, dan beriman dengan qadar baik dan qadar buruk. Qadar dan qadar lah itu. Semana ada 6 rukun iman. Jadi 6 dan 5 tadi, mana ada 11 perkara ni adalah perkara yang penting yang kita kena hadapkan dan kita hayati bersama dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian sifat-sifat Allah wajib diketahui. Pertama ijmali, kedua tafsili. Seseorang beretikat dan berpegang dengan etikat yang pasti bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan, dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa 2 sifat kekurangan. Kita katakan sifat Allah yang wajib diketahui secara ringkas, ijmal, di mana kita beretikat dan pegang dengan etikat yang pasti bahawa wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang layak dengan keadaan ketuhanan, dan mustahil Allah Ta'ala sifat dengan kekurangan. Kemudian bagaimana secara tafsili, terperinci terperinci, iaitu seseorang wajib beretikat dan berpegang dengan etikat yang pasti dan putus dan jazam berdasarkan dalil akli dan nakli, berdasarkan sama ada dalil akal ataupun dalil Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan selawannya. Harus Allah Ta'ala bersifat sesuatu perkara, harus kepada Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara dan tidak melakukannya. Kemudian taklid. Taklid terbagi pada 2 bahagi. Kepada taklid, taklid ni mana mengikut tak? Mengikut orang lain. Mengikut-ikut, kan? Mengikut orang lain. Taklid. Cuma taklid ada 2. Pertama taklid jazim. Yang kedua taklid ghairu jazim. Taklid yang jazam, dan yang kedua taklid yang tidak jazam. Bagaimana dikatakan taklid jazam? Maksudnya kepercayaan seseorang itu terlekat betul-betul di mata hatinya dengan teguh dan kuat, serta tidak akan berubah. Walaupun orang yang diikutnya itu berubah etikatnya sekalipun. Maknanya taklid jazim ni, kepercayaan seorang itu terlekat betul-betul dalam hatinya dengan teguh, mantap, kuat. Dia tak akan berubah, tak goyang lah macam mana pun dia tak akan goyang. Orang buat macam mana pun dia tak akan goyang. Orang gertak ke, orang nak pukul ke, orang nak apa je lah, seksa dia dan sebagainya, dia tak akan berubah. Betul tak? Contohnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seperti Bilal bin Rabah, kan? Seperti Bilal bin Rabah, kan? Dia diseksa, dipukul. Seksa dan dipukul oleh dia punya tuan dia lah, Said dia tadi, seorang kafir. Jadi macam mana pun dipukul, diseksa dan sebagainya, tetap menyatakan ahad. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Itu dia kata-kata jazim, kan? Teguh mantap.
Walaupun orang yang diikutinya berubah etikatnya, sekalipun kalau orang lain yang orang yang berdakwah pada kita itu dia sendiri yang berubah, dia tetap tak akan berubah. Dia sendiri yang telah didakwah itu tak akan berubah. Orang yang berdakwah dia berubah, orang yang dia kena dakwah tak berubah. Dia dengan taklid jazim. Maka taklid yang seperti ini sah imannya di sisi ahli sunnah wal jamaah kerana mempunyai jazam, keyakinan yang mantap dan padu dan itu dikatakan taklid jazim. Yang kedua, taklid ghairi jazim. Maksudnya kejayaan seseorang itu tidak teguh dan lemah. Sekiranya orang yang diikutinya itu berubah etikatnya, maka dia pun mengikut berbalik kembali. Nampak? Kalau orang yang diikut tu sama berubah, dia berubah sekali ikutnya kan. Orang kedai dia kedai, ke baru pun dia ke baru. Betul tak? Ke hulu dia ke hulu. Nampak tak? Dia tidak ada pendirian yang tetap, kan? Pendirian yang tetap. Itu. Jadi dikatakan taklid ghairul jazim. Maksudnya kejayaan seorang itu tidak teguh dan lemah. Sekiranya orang diikuti berubah etikatnya, maka dia pun mengikut berbalik juga. Taklid yang seperti ini tidak sah imannya kerana kepercayaannya sekadar syak. Syak maknanya 50-50. Zan 75% dan waham 25% sahaja. Tidak jazam. Iman orang bertaklid sentiasa dalam bahaya dan hanya bergantung kebenaran di atas orang yang diikutinya. Jika benar etika orang yang diikutnya dan apa yang dipegangnya, maka orang bertaklid itu benar jualah. Nampak? Tapi jika sebaliknya, binasalah imannya bersama-sama dengan orang yang diikutnya. Itu sebabnya kita kena belajarlah. Belajar, mengaji dan sebagainya supaya tingkat kita tu kuat, mantap. Jadi kalau tidak belajar, hanya sekadar ikut saja, kan? Orang bersyahadah, katanya malah kan orang bersyahadah, dia pun bersyahadah. Orang masuk Islam pun dia masuk Islam. Apa tujuan masuk Islam dia pun tak tahu. Dia tengok kawan dia syahadah, dia pun syahadah. Nampak? Jadi orang yang bertaklid ni orang yang kuat, tidak kuat imannya. Cuma macam mana nak kuat iman dia? Kena belajar. Belajar, mengaji, berguru kan. Batal laki dan sebagainya. Supaya imannya mantap, kuat dan sebagainya. Tak boleh alam. Itu. Tetapi jika sebaliknya, binasalah imannya bersama-sama dengan orang yang diikuti. Oleh itu, naklah kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu akaidah iman. Akaid iman. Apa makna akaid? Simpulan. Akaid makna simpulan akad. Simpulan iman lah. Bila banyak simpulan tu kuat lah. Dan tengok benda bersimpul tu, kita tengok kan susah nak buka kan. Tali kalau bersimpul kan susah nak buka. Kalau sekali simpul je, senanglah dia buka. Sekali simpul. Kalau banyak simpulan dia, simpulan ataupun simpulan iman, susahlah. Maknanya pahaman-pahaman yang tak betul, pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Islam, susahlah nak bodoh kita. Susah nak paling dan etikat dan akidah kita. Itu. Tidak hanya mengikut saja, khususnya pada zaman sekarang yang telah muncul banyak kesesatan dan penyelewengan akidah. Maka taklid itu mudarat kerana membawa kepada kesesatan yang amat hina dan tidak sepatutnya berlaku pada seorang. Betul kan? Faham kan? Kemudian sifat Allah Ta'ala wajib ketahui secara tafsir. Ada 20. Daripada 20 tadi dia terbagi pada 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ni, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat salbiyah dinamakan juga sifat subutiyah. Sifat salbiyah dinamakan juga sifat subutiyah. Sifat nafsiyah.
Sifat salbiah dinamakan juga dengan sifat adamiyah. Sifat ma'ani dinamakan juga dengan sifat wujudiyah. Wujudiyah, sifat manawiyah dinamakan juga dengan sifat haliyah. Haliyah ataupun haliyah. Jadi sifat nafsiyah maksudnya dibahasa pada diri kan, nafsiyah. Dia dinamakan juga dengan sifat subutiyah. Maksudnya sifat yang disandarkan kepada zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Kerana sifat yang disandarkan pada zat itu sendiri, maknanya sifat nafsiyah ada satu kan, wujud. Jadi wujud disandar pada zat Allah Ta'ala sendiri. Jadi dinamakan sifat subutiyah. Subut pada tetapkan. Sa, ba, waw, ta. Subut. Sabata, sabit. Si, sa, ba, waw, alif. Ta, ya, ha, tamam, ya, malbutah lah. Subutiyah. Sifat nafsiyah dibagi dengan sifat subutiyah. Kenapa namakan sifat subutiyah? Mana kerana disandarkan kepada zat Allah Ta'ala sendiri dan bukan disandar pada lain. Apa sifat nafsiyah? Wujud lah. Wujud maksudnya ada kan. Jadi dinamakan sifat subutiyah. Kemudian sifat salbiyah. Salbiyah dinamakan juga dengan sifat adamiyah. Ain dal mim. Adamiyah. Maknanya sifat yang menafikan kekurangan bagi zat sifat Allah Ta'ala. Bagi zat atau sifat Allah Ta'ala. Dia menafikan kekurangan. Kemudian sifat ma'ani. Sifat salbiah ada 5 lah. Ada 5 sifat salbiah. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Dinamakan juga sifat wujudiyah. Wujudiyah mana sifat yang tetap. Sifat yang tetap ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dengan sifat wujudiyah. Kemudian sifat ma'ani, maknawiyah, dinamakan sifat haliyah. Haliyah ni kedudukan di antara ada dengan tiada. Antara dengan tiada. Dikatakan haliyah. Jadi sifat ma'ani ialah sifat yang melazimi sifat. Sifat maknawiyah ialah sifat yang melazimi sifat ma'ani, lagi tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifatnya dia bersifatkan haliyah. Haliyah antara wujud, antara ada dengan tiada. Jadi yang paling atas itu wujudiyah, paling bawah ialah adamiyah, tengah-tengah ialah haliyah. Kemudian di antara haliyah dengan adamiyah itu dikatakan amrul i'tibari. Amrul i'tibari. Maksud amrul i'tibari maksudnya ada pada zihir, tiada pada kharij. Ada pada zihir, tiada pada kharij. Okey? Itulah tadi. Habis. Tak tapi tekan tak baca kita. Baik. Hari itu kita sampai muqaranah kan? Muqaranah kamaliyah, kemudian muqaranah urfiyah kan? Dah baca tu? Dan muqaranah tawzihiyah. Tanpa kita ulang semula, maklumlah kita ni kali lama cuti tu, siapa pergi umrah kan, balik umrah ni orang punya ramai tuan-tuan. Punya ramai, tak habis-habis orang, siang, malam, pagi, petang orang sentiasa ramai. Tak tunggu malam, mungkin malam agak kurang orang ke, nak pergi tawaf apa semua, ramai juga. Pagi pun ramai, petang pun ramai. Datang grup, keluar grup ni, berangkat, lepas berangkat pergi tempat lain, Madinah dan sebagainya, datang pula grup baru pula. Datang pula grup travel baru pula datang. Kemudian berangkat pula grup travel ni, datang pula grup travel lain pula. Tak putus-putus orang. Tak putus-putus orang datang, orang pergi, datang, pergi. Betul. Abang saya pun masih ada kat Mekah ni. Dia pergi hari tu 1 bulan. Dia pergi 1 bulan. Sekarang berada di Mekah. Abang kandung lah dan kakak ipar. Mutawif saya itu bawa saya. Tawif itu Ustaz Syamuddin. Balik itu 27.
Tadi dia berangkat lagi, bawa grup lain pula. Bawa grup lain pula Ustaz. Tak habis-habisnya manusia. Jadi Arab memang kaya raya lah, sebab setiap setiap bulan, setiap hari orang sentiasa ramai, sama ada Mekah ataupun Madinah. Tak putus-putus manusia Ustaz. Masya Allah ramai. Bas tak tahulah berapa banyak bas. Sekali berhenti bas tu, sampai berpuluh bas berhenti. Macam RR kan, sekali berhenti, banyak bas. Berpuluh bas, berderet bas tu. Tak ada mana-mana orang punya ramai. Turki ada, daripada Jordan, daripada Lebanon, daripada Malaysia pun banyak syarikat-syarikat umrah daripada Malaysia. Indonesia pun ada. Itu banyaklah. China pun ada banyak, tak habis-habis. Masya Allah. Baik, jadi kita lihat malam ni, kita ulang balik berkenaan dengan muqaranah kamaliyah. Muqaranah hal itu maknanya menyertai kan, muqaranah. Ketika kita takbiratul ihram itu kita ada muqaranah. Kita ada 3 pembagian muqaranah itu: muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, dan muqaranah tawsiyah. Baik, kita lihat yang pertama, muqaranah kamaliyah. Itu menghadirkan yang tersebut itu pada qasad dan ta'arad dan ta'yin, pada fardu. Dihadirkan pada hatinya ketika pada alif Allah, dan dikekalkan hingga kepada roh akbar. Kepada roh akbar itu dikatakan muqaranah kamaliyah. Mana menghadirkan hati kita yang sebut ketika qasad, ta'arad dan ta'yin. Qasad itulah sahaja aku, qasad lah. Ta'arad sahaja aku sembahyang fardu, sahaja aku sembahyang fardu kan, ta'arad. Kemudian ta'yin, fardu apa? Zuhur, ta'yin lah. Ta'yin mana 3 benda ni kena ada lah. Jadi dihadirkan hati itu pada ketika alif Allahu Akbar. Pada alif tu dia dah start dah. Masuk alif dia dah start dah. Qasad, ta'arad, ta'yin ada masuk ke dalam tu. Maka dikekalkanlah kepada roh akbar, kepada roh akbar. Baik. Tentu lepas takbir itu mesti Allahu Akbar. Lepas takbir mestilah Allahu Akbar. Ini pada pendapat jumhur ulama. Sama ada Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Pendapat fuqaha daripada Hanafi telah mengharuskan oleh Abu Hanafi dan Muhammad memulakan solat itu dengan takbir yang khalis. Takbir beribarat yang khalis bagi Allah Ta'ala. Khalis maknanya suci lah. Khalis bagi Allah Ta'ala. Tetapi disyaratkan padanya takbir dan ta'zim yang arti membesarkan Allah Ta'ala. Seperti kata musalli, Allahu Ajal. Allahu Ajal. Ini daripada Hanafi lah. Allahu Ajallun. Allahu A'zam. Allahu Kabir. Allahu Jalil. Allah Ar-Rahmanul A'zam. Subhanallah wa la ilaha illallah wa akbar. Dan sebagainya. Kerana demikian itu memberi makna takbir dan melengkapi di atas makna ta'zim, membesarkan. Maka ketika itu samalah dengan perkataan Allah Akbar. Untuk lebih lanjut, rujuklah kitab fiqh Islami wa adillatu, dan juga fiqh bin Haji, dan juga kitab Fathul Qadir, dan juga kitab Darul Mukhtar. Darul Mukhtar. Okey. Jadi ada beberapa kitab lah. Ini daripada pendapat Imam Hanafi. Pada Imam Hanafi dibolehkan menggantikan dengan lafaz Allah Akbar itu dengan takbir, makna ibarat ibarat yang khalis bagi Allah Ta'ala, yang bersih, yang suci bagi Allah Ta'ala. Kemudian dia juga mengandungi makna takbir dan ta'zim, membesarkan Allah Ta'ala, seperti Allahu Ajallu, Allah Azam, Allah Kabir, Allah Jalil. Okey.
Kemudian yang kedua muqaranah urfiyah, iaitu menghadirkan niat yang tersebut di dalam takbir. Jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar, atau dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir itu, maka memadalah. Atau membuatkan ijtihadnya sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tak kala mengatakan Allahu Akbar. Ini pun dinamakan muqaranah urfiyah juga. Sahlah sembahyang pada orang awam yang banyak. Ini pada orang awam lah. Itu dikatakan muqaranah urfiyah. Mengadakan niat pada satu suku daripada takbir. Satu suku daripada takbir itu sama ada pada lafaz Allah atau akbar. Adakan niat lah. Saja aku sembahyang zuhur, saja aku sembahyang zuhur, atau sembahyang asar, maghrib kan. Atau dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir pun memadailah. Atau membuatkan ijtihadnya sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tak kala mengatakan Allahu Akbar. Dia penting dia kata jangan lalai, jangan lupa dan lalai. Ini pun dikatakan muqaranah urfiyah juga. Macam berkata Syekh Bujairimi, bermula muqaranah urfiyah itu bahawa ada disertakan yang diistighdarkan yang wajib dengan suatu suku daripada takbir. Dan yang wajib istighdar itu, mana istighdar, mana menghadirkan hati itu, iaitulah qasadnya kena ada, ta'arad kena ada, ta'yin kena ada pada suatu suku daripada suku takbir. Seperti barang yang ditakrirkan oleh Syekh kami Al-Hanafi daripada Syekh Al-Khalafi, daripada Syekh Al-Khalafi. Baik. Faedatun. Para ulama telah berselisih pendapat pada mentaswirkan muqaranah urfiyah. Inilah keterangannya. Yang pertama, pendapat Syekh Sihabuddin Al-Balusi. Dia kata muqaranah urfiyah ialah menghadirkan niat pada satu juzuk daripada takbiratul ihram, pada permulaannya atau pertengahannya atau pada akhirnya, dan mufakat dengannya oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Said Al-Makki. Yang pertama. Yang kedua, pendapat Syekh Khailubi. Dia kata apa? Iaitu ketiadaan lalai daripada mengingatkan niat pada ketika takbir serta melakukannya bersungguh-sungguh hati pada demikian itu. Serta melakukan dengan bersungguh-sungguh hati pada ketika, dan serta tidak lalai lah. Yang penting tak lalai kan. Ada lalai ke? Tak ada kan. Biasa memang tak lalai pun. Kalau kita takbir ada lalai. Macam tu. Yang penting syarat tak lalai lah. Yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memandai menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Ini pandangan daripada Imam Abu Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad memadai menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Dan jika lalai daripadanya dalam takbir sekalipun, dan jika lalai daripadanya dalam takbir sekalipun, yang penting dia dah ada lah menghadirkan niat sedikit dahulu daripada, mana sebelum takbir lagi dia dah hadirkan niat macam. Dan hadirkan niat. Okey? Itu tadi berkenaan dengan muqaranah urfiyah. Mana dimasukkan niat tu pada mana-mana suku lah. Bukan suku Jodang, suku mana tak? Suku rasa suku suku Mungkar benda kan. Kan suku tu. Tiga suku kan. Kan maknanya daripada Allah kepada Akbar kan. Masukkanlah kat mana-mana suku tu. Kat mana-mana suku tu niat tu dimasukkanlah. Macam tu. Qasad ta'yin tu dimasukkanlah. Dia kata.
Kan? Jadi itulah yang ditakrirkan, diikrarkan oleh Syekh kami Al-Halabi, daripada Syekh Al-Khalafi, daripada Syekh Al-Mansur, daripada Syekh Suwaibari dan daripada Syekh Ibn Rabi. Yang ketiga, muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah iaitu mensuku-suku akan suku niat pada suku takwir, iaitu dimuqaranahkan qasad pada contohnya alif lam lam, alif lam lam, dan ta'arat tu pada Allah. Aha, dia alif lam lam, lepas tu ha kan, ha gulungan. Jadi qasad tu pada alif lam lam, kemudian pada ha tu ta'arat, dan pada akbar tu ta'yin. Akbar tu ta'yin dia. Pada alif lam lam tu kita qasad. Kemudian pada ha tu, ha Allah kan, tu kita ta'arat, dan pada akbar tu kita ta'yin. Itu dikatakan muqaranah tauzi'iyah. Mana mensuku-sukukan, mensuku-suku akan suku. Gitu. Mensuku-suku akan suku niat pada suku takwir, iaitu dimuqaranahkan qasad pada alif lam lam dan ta'arat pada ha. Ha tu ha gulung tu, kan, ha pada Allah tu, dan ta'yin pada akbar. Maka dinamakan sebagai tauzi'iyah. Kerana apa? Kenapa ada katakan tauzi'iyah? Kerana dia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Maka adalah muqaranah ini tiada memadai pada niat dengan muafakat ulama padanya. Dia tak memada lah. Dia tak memada. Okay? Maka dalam muqaranah ini ada tiada memada pada niat dengan muafakat ulama padanya. Persalahan surah yang dahulu. Maka yang pertama, ittifaq bagi orang yang kuasa. Maka yang pertama, ittifaq bagi orang yang kuasa. Dan jika membawa waswas, maka naklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lainnya daripada keduanya. Okay? Jadi boleh kita beramal dengan muqaranah kamaliyah tadi, kamaliyah ataupun muqaranah urfiyah. Urfiyah. Kalau urfiyah tadi maksudnya dihadirkan nanti pada alif Allah, kan, dan dikekalkan sehingga huruf akbar lah. Mana daripada alif Allah sampai huruf akbar kan, dikekalkan ni ada gitu. Kalau muqaranah urfiyah ni dia suku-suku kan, suku-suku kan lah. Kalau muqaranah tauzi'iyah lagi suku pula. Lagi kecil lagi, jadi kecil lagi. Lagi kecil. Tapi muqaranah tauzi'iyah ni tak memada lah. Tak memada, tak digalakkan lah kita amalkan. Untuk muqaranah tauzi'iyah. Sebab dia lagi kecil lah. Betul. Jadi adalah muqaranah ini tiada memadai pada niat yang muafakat ulama. Mana muqaranah tauzi'iyah tadi. Masalah surah yang dahulu, maknanya muqaranah kamaliyah dan juga muqaranah urfiyah. Maka yang pertama, ittifaq bagi orang yang kuasa, dan jika membawa akan waswas, maka naklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lainnya daripada keduanya. Tapi jangan jadi waswas. Allahu Akbar, tak masuk. Allahu Akbar, tak masuk. Allah, bila orang masuk ni kan, Allahu Akbar, tak masuk dan jadi orang pun semua pandang. Itu ada seorang tu ketika Madinah, ada tak tahu daripada mana kan, jemaah tu daripada Indonesia kan, tahu berapa kali takbir dah. Jadi syekh-syekh Arab tu berhati kadang kan, tahu berapa kali takbir, dah 20 kali takbir tak masuk. Tak masuk 20 kali takbir. Masya-Allah. Was-was lah kan. Kita kena elakkan daripada was-was tadi tu kan. Jadi
Tadi saya ada jumpa doa. Doa kalau was-was. Doa dulu. Tak juga kita lain. Bukan kita juga. Nabi meletakkan tangan pada seorang lelaki dan Nabi kan baca doa. Kita ingat kitab ni ke kitab satu lagi. Ni kita ada lagi. Ke Nabi. Satu faedah. Kana Ustaz Abu Hasan As-Sazali yu'allimu ashabahu bi tawhid waswas wa khawatir ar-ratiyah wa yaqulu lahum man ahassa bi dzalika falyadha yadahu al-yumna ala sadri wa yaqul subhanal malikul quddus al-khallaqu al-fa'al sab'a marat summa yaqul yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz wa yaqul dzalika al-musalli qabla al-ihram. Artinya berkata Ustaz Abu Hasan Asy-Syadzali, dia mengajak dia akan sahabat-sahabatnya bagi menolakkan was-was dan khawatir hati yang jahat. Dan berkata ia bagi mereka itu, barang siapa ditimpa bala dengan demikian penyakit was-was, maka naklah dia meletakkan tangan kanannya di atas dada. Wal yata' yadahu yumna 'ala sadri. Letak tangan kanan atas dada. Kemudian dan berkata ia, subhana malikul quddus al-khallaqil fa'al. Al-khallaqul fa'al sebanyak 7 kali. Kemudian baca ia akan ayat yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahu bi aziz. Berkata demikian itu oleh orang yang sembahyang sebelum daripada takbiratul ihram. Intaha, petikan daripada kitab Nihayatul Zin. Petikan daripada kitab Nihayatul Zin. Dia dalam kitab ni lah. Kitab Hidayatul Qari, syarah kepada Matul Musallim, muka surat 89. Itu sesiapa yang selalu was-was kan, takbir tak masuk-masuk kan, bacalah doa ni lah. Subhanal malikul quddus al-khallaqul fa'al sab'a marat sebanyak 7 kali. Kemudian dibaca yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Wa yaqulu dzalika musalli qabla al-ihram. Dan Allah kata orang semua itu sebelum takbiratul ihram. Siapa dah tu boleh ambil lah dosa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu
على شفيع مسجد ولا وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعلى متقبلا ورزقا حلالا بركة كثيرا وصيا فتاي عليم. لنا قلوبنا بدون معرفتك وصلحنا طاعتك. اللهم وفقنا في الدين. اللهم وفقنا في الدين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. غفر الله منكم.